المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang sempurna dapat kita kuliah kita mudah-mudahan ini ilmu yang kita belajar itu dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kerana kita beri kesempatan untuk mengisi masa yang lapang ini, yang masa ada ini, kita gunakan untuk mencari ilmu. Ya, dengan ilmu itulah yang dapat membesarkan amal. Kerana kalau amal banyak tak ada ilmu, maka menyebabkan amal itu tidak sah. Dan kita masih lagi bicara iaitu muka surat yang keempat ya. Bagi kita dah habis muka surat yang ketiga ya. Muka surat keempat. Muka surat keempat ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, iaitu wajib menuntut ilmu, kata pengarang kitab. Dia kata adapun ilmu pengetahuan dan taruh ke Islam, yang pertama iaitu mengetahui akan makna dua kalimah syahadah, iaitulah yang dinamakan ilmu usul dan ilmu tauhid, dan ialah yang dimaksudkan dengan sebutannya dalam kitab ini. Maka wajibnya atas tiap-tiap orang yang mukallaf bahawa ia mengenali Tuhan Jalla wa Azza dengan segala sifatnya yang wajib padanya, yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula mengetahui yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil dan yang harus sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Sekalian itu termasuk pada makna dua kalimah syahadah. Jadi pengarang kitab mengatakan menuntut ilmu itu wajib. Wajib menuntut ilmu. Wajib sini merupakan wajib syarak. Bila sebut wajib syarak, maka barang siapa yang menuntut atau belajar, maka dia beri pahala kepada orang itu. Jika ia meninggal dan menuntut ilmu atau belajar ilmu itu yang bersangkut dengan ilmu fardhu itu, maka ia diazab di akhirat nanti. Jadi kalau orang menuntut ilmu itu, dia beri pahala kerana dia mengikut syarak. Syarak melarang kita di dalam keadaan kejahilan, kerana kejahilan itu menyebabkan seorang tidak kenal dirinya dan tidak kenal kepada Tuhannya. Jadi dikata ada pun ilmu pengetahuan itu, ada pun ilmu pengetahuan dan taruh ke Islam, yang pertama iaitu mengetahui akan makna dua kalimah syahadah. Jadi ilmu pengetahuan yang utama sekali ialah seseorang itu yang mukallaf itu mesti mengetahui pengakuan dalam syahadahnya itu. Syahadah maksud penyaksian bahawasanya tidak ada Tuhan yang sembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, dan juga bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi pengetahuan yang mula-mula kita nak belajar ialah mengetahui pengertian syahadah. Pengertian syahadah itu menunjukkan kepada seseorang itu satu keperluan. Kerana syahadah itulah yang boleh menentukan keimanan seseorang. Bila kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, itulah menandaikan seseorang itu sah imannya, maka layak dipanggil Islam. Jadi kata makna dua kalimah syahadah itulah, iaitulah yang dinamakan ilmu usul. Ilmu usul. Jadi kalimah syahadah itulah yang dikatakan ilmu usul, ilmu pangkal atau perdu dalam agama. Ilmu syahadah syahadah itu yang syahadah itu dinamakan ilmu usul atau ilmu pangkal atau ilmu perdu kepada agama. Kalau pangkalnya itu, perdunya itu, maka cabang peluklah, banting peluklah, buah peluklah, begitulah iman tadi. Jadi syahadah ni merupakan ilmu yang sangat penting. Dan ilmu syahadah lah dipanggil ilmu usul, ilmu mengetahui asal akan keimanan kita kepada Allah SWT. Nak mengenal Tuhan, itu ilmu usul. Ilmu ada setengah orang dipanggil ilmu usul din. Ada pangkal agama. Usul tu pangkal atau perdu.
atau boleh panggil asal lah, asal agama. Itulah yang mula-mula sekali yang perlu kita ketahui. Kerana bila kita punya syahadah tu seolah-olahnya kita ini telah mengetahui tentang usul agama itu, pangkal agama itu. Kerana pangkal agama itu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul atau Rasulullah. Jadi kalau kita tidak ada pengetahuan tentang usul ni atau tentang syahadah tadi, maka kita tidak kena umbi ataupun perdu agama itu atau asal agama itu. Kerana kalimah syahadah ni menggambarkan kepada kita keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi kalau kita tidak memahami syahadah itu, macam mana kita nak beriman kita? Macam mana kita nak amal perintahnya? Sebab itu agama ini tak dapat dilaksanakan kecuali kita mengetahui usulnya, ataupun perdunya, atau umbinya, atau asalnya, baru boleh dapat melakukan suruhan-suruhan antara ajaran agama itu. Sebagaimana kita telah terangkan, agama maksudnya ialah perhimpunan segala hukum. Agama artinya perhimpunan segala hukum di atas tiap-tiap mukallaf itu. Jadi hukum ini tidak dapat laksana kalau tidak kenal kepada yang menjadi hukum itu. Kalau tidak kenal orang yang menjadi hukum, macam mana nak laksanakan hukum? Sebab itulah ilmu tauhid ini, ilmu nak kenal Tuhan. Dah kenal Tuhan, baru dapat laksanakan hukum-hukum tadi. Kalau tidak, tak dapat. Agama maksudnya perhimpunan segala hukum yang dihantarkan atau diturunkan kepada mukallaf ini melalui Rasul yang bawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah agama. Dan agama itu tidak lengkap. Nak menyempurnakan agama itu masih ada 3 perkara di dalamnya. Nak menyempurnakan agama itu masih ada 3 perkara di dalam. Pertama, Islam. Belajar Islam itu satu perinci, satu persatu. Apa maksud Islam dan apa maksud suruhan-suruhannya, apa maksud larangan-larangannya dan sebagainya. Yang kedua, iman. Iman yang percaya sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh tentang kewujudan Allah SWT. Dan yang ketiga, menyempurnakan agama itu ihsan. Ihsan maksudnya berbuat baik. Jadi agama itu tidak sempurna kalau tidak 3 perkara itu. Mesti ada Islam, mesti ada iman, mesti ada ihsan. Baru dapat melaksanakan tuntunan agama itu. Islam kita telah cerita, Islam maknanya tunduk, patuh. Maksud Islam, orang Islam dia mesti tunduk, mesti patuh. Itu Islam dari segi lughah atau bahasa. Islam dari segi syarak maksudnya ialah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, dan menerima segala hukumnya dengan sabar dan redha tanpa menolaknya. Itulah sifat orang Islam. Islam pada syarak maksudnya ialah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, dan menerima segala hukumnya dengan sabar. Kat berat dengan perintah Tuhan ni. Nak kemari ni senang kan? Banding pergi kemari dan pergi ke satu semalam, mana berat, mana ringan. Orang ingat nak pergi pasal malam lagi, boleh kemari. Tapi kita sabar untuk nak mendapat hidayah Allah. Tak boleh. Dan redha maknanya lapang dada, walau kita ada keperluan yang lain. Tapi bila surah Allah Ta'ala, kita redha meninggal keperluan kita demi menyawat seruan ilahi tanpa menolaknya. Itu makna Islam pada syarak. Buat apa disuruh, tinggal apa dilarang, dan menerima segala hukumnya dengan sabar dan redha tanpa menolaknya. Maka sempurnalah agama itu. Kalau tidak, tak sempurna agama. Jadi kesempurnaan agama itu mesti 3 perkara di dalamnya. Pertama Islam, yang kedua iman. Apa makna iman? Iman dari segi lughah maknanya membenarkan atau mengiktirafkan akan sesuatu. Dan iman pada syarak maksud membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa-apa yang disampaikan Nabi itu, yang dibawa Nabi itu, semua dibenarkan. Tiada sesuatu kita ingkar.
Kena yakin semua. Itu iman pada syarak, membenarkan apa-apa yang didatangkan Nabi atau disampaikan Nabi itu. Itu makna iman pada syarak. Pada lugat, makna iman itu membenarkan akan sesuatu. Pada syarak maksudnya membenarkan apa-apa yang disampaikan atau didatangkan Nabi SAW. Jadi sesuatu yang tidak dibenarkan, semua benar. Dia Nabi, dia lagi Rasul. Pasal Nabi ini dia tidak berkata, melainkan semua wahyu semua. Dan yang ketiga, kesemuanya agama itu ihsan. Jadi agama itu tak boleh terlaksana dengan sempurna kalau tak ada yang ketiga tadi. Yang ketiga ihsan. Ihsan dari segi luar maknanya baik, buat baik. Buat baik, bantu orang, bersedekah, berzikir dan sebagainya, itu buat baik namanya. Tetapi baik pada syarak maksudnya apa? Dia bukan sekadar baik saja, tapi nak baik yang diiktiraf oleh syarak. Baik yang diiktiraf oleh syarak tu maksudnya, bila kita buat satu benda tu seolah-olahnya kita nampak Tuhan. Bila nampak Tuhan, maka kita berhati-hati lah. Kalau Tuhan bersifat ilmu, dia tahu. Kalau kita tak nampak Tuhan tu, seolah Tuhan nampak kita. Alasan tahu itu. Itu makna ihsan namanya. Sembahlah Tuhan itu seolah kamu melihatnya. Bila kamu tidak dapat melihatnya, yakinlah Tuhan melihat kamu. Kerana zat Tuhan itu bukan dapat oleh mata. Yang dapat oleh mata itu semua bersalahan semua. Pasal zat Tuhan bukan jirim, bukan jisim. Zat yang baru dapat oleh mata. Kerana dia berjirim ada benda. Tuhan bukan benda. Kalau Tuhan dapat lihat, mana soal Tuhan itu benda lah. Jadi sebenar-benar dapat lihat di akhirat nanti. Kita hanya wajib beriman Tuhan itu ada. Tetapi ada itu mukhalafatu lil khawaris. Dia tidak bersama dengan segala makhluk. Betul. Kalau dapat digambarkan, maka bukanlah Tuhan. Pasal Allah Ta'ala tidak buat kita untuk mengenal zat dirinya, tapi dia berat bagi kita untuk sifat-sifatnya. Tengok sifat kodrat dia. Kuasa yang menjadikan alam dan langit. Kalau alam dan langit dia boleh menjadikan, takkanlah alam dan langit menjadikan sendiri. Mestilah dia menjadikan. Malu sifat-sifat sudah cukup. Betul Rasulullah kata, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu tentang apa-apa yang Tuhan jadi, langit, bumi, sebagainya. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan berfikir tentang zat Tuhan. Kalau kamu fikir jadi gila. Dan ini bertambah orang yang muntah lagi. Kerana zat Tuhan itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, tetapi dapat dikatakan dengan penglihatan mata hati. Kerana zat Tuhan yang qadim membayar nak nampak, kadang-kadang zat yang baru pun kita tak nampak. Contohnya angin. Angin kita melalui sifatnya saja. Kalau sejuk, tunjuk mana apa angin tu. Nak cari diri angin pun pening. Itu ciptaan Tuhan. Apatah lagi yang menjadikan angin itu. Pada Tuhan tidak memberat untuk menguji zat dirinya. Kerana ciptaan dia pun banyak manusia tidak boleh dapat melihatnya. Begitu juga panas. Tunjukkan zat panas tu. Kita melalui mengetahui zat panas tu melalui rasa hangat itu saja. Sifatnya hangat itu saja. Itu bahawa zat yang baru manusia belum jumpa. Belum lagi zat yang berada. Sebab Tuhan tak beratkan manusia untuk mengenal zat dirinya, tetapi manusia diberat untuk mengenal sifat-sifat sudah cukup. Takkan ada sifat tak ada zat. Sifat tu menunjukkan ada zat. Contohnya kita katakan warna biru ni. Biru ni sifat. Dia numpang kepada botol ni. Botol sebagai zat. Kalau botol ni tak ada, warna ni tak ada dia. Tapi bila ada biru ni, nandakan ada zat botol itu. Bila kita lihat kudrat Tuhan menjadikan langit dan bumi itu, menunjukkan ada zatnya. Kudrat itu sifatnya. Kudrat itu sifatnya. Zatnya itu kita tak nampak. Yang kita nampak
sifat dia. Pasal syarak tu tidak suruh kita mengakui zatnya. Kalau kita mengakui zat diri itu, pening kita. Sebab itu hakikat tauhid ni, tiap-tiap apa yang kamu fikirkan, kamu benungkan, Tuhan tu begini, semua tu bersalah semua. Kan Tuhan tu bersifat mukhalafatul hawadis. Maknanya mukhalafatul hawadis, maksudnya Tuhan tu bersalah dengan sekali yang baru. Itu dia. Dari segi zatnya tak sama dengan zat yang baru, dari segi sifatnya tak sama dengan sifat yang baru, dari segi perbuatannya tak sama dengan yang baru. Cukuplah kita mengerti Tuhan itu tidak menyerupai atau bersama dengan yang baru. Tak payah kita mengerti zat, kita bersifat sudah cukup. Pasal zat yang baru bukan dalam mencari pening gila. Pada Tuhan tak buat kita mengerti zat diri. Contoh sakit. Sakit tu kita melalui sifat je. Rasa badan tak semiok lah, tak sihat lah. Tunjukkan zat sakit pun nak apa je? Nak pegang mana apa je? Menyebabkan sakit. Tak apa. Begitu sihat. Kita sihat tu sifat. Kita boleh keluar sana, keluar kemari tanpa tegahan, tanpa sakit sebagainya. Tunjukkan zat sihat itu tak mampu kita. Sebab itu Tuhan tak berat untuk mengetahui dirinya, tetapi hanya cukup dengan sifat-sifatnya sudah cukup. Kerana dunia ni bukan untuk melihat zatnya. Dunia ni hanya cukup untuk sifat-sifatnya sudah cukup. Dia tak kalah ada sifat, tak ada zat. Dia kita pada yang baru. Cerdik tu menumpang kepada diri seseorang. Boleh kita panggil cerdik kalau diri tidak ada? Ada. Dia numpang. Tapi bila kita nampak zat diri seorang tu ada, maka zahirlah kecerdikan itu. Dia cerdik tidak boleh jalan sendiri, kecuali numpang zat. Begitu qudrat Allah Ta'ala tu, dia tidak ada dengan sendiri, ada zatnya, ada diri. Zat itu diri. Zat Tuhan tidak dipanggil zat Tuhan, dia tak sama dengan zat yang baru. Zatnya diri. Walau zat yang baru dipanggil jirim. Tuhan bukan jirim. Zat yang baru dipanggil jirim. Jirim maksudnya tiap-tiap yang mengambil lapang, tiap-tiap yang mengambil tempat, itu jirim. Itu bagi diri yang baru. Zat Tuhan bukan benda. Kalau benda, Tuhan akan ambil tempat, akan ambil lapang. Itu kita kalau kita ketahui zat dalam benda lah. Sebab itu kita kata Tuhan di atas lah, Tuhan di kiri, Tuhan di kanan lah. Kalau Tuhan di atas, mana Tuhan tu benda. Ini pahaman yang sekarang ya. Kau tanya orang Tuhan mana, Tuhan di Arash. Mana Tuhan tu benda. Tuhan tu benda. Kadang atas, kadang bawah. Tuhan dia tidak punya tempat. Dia tidak bermasa. Tuhan tidak bertempat, tidak bermasa, tidak bersabab, tidak berkerana. Sebab itu orang ngaji sifat 20 ni, dia selamat dari pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan itu berjirim. Bila kira Tuhan itu di atas, mana Tuhan itu jirim lah. Dia ambil tempat lah. Sedangkan zat yang baru saja yang ambil tempat ni, dia tak faham. Betul. Kaedah dalam mengetahui ilmu tauhid itu. Sebab tu dia kata Tuhan di atas, kanan, ini sebagainya. Itu atas, kanan, bawah, depan, belakang. Itu sifat yang baru. Betul. Betul, mana Tuhan tu maknanya dia terkaya dari sekalian makhluk. Maksud terkaya dia tidak berkendak seperti makhluk. Yang dikatakan terkaya itu ternapi dari 3 perkara. Makhluk dipanggil kaya, Tuhan dipanggil terkaya. Kaya maksudnya pada makhluk dia usaha akhirnya kaya. Tapi kalau terkaya, dia tanpa usaha ikhtiar, dia boleh mengadakan sesuatu dan juga tidak mengadakan sesuatu. Jadi Tuhan dia terkaya. Faham terkaya itu nak nafi dari 3 perkara. Yang pertama sekali, makna Tuhan terkaya, yang pertama sekali Tuhan tidak mengambil faedah pada perbuatannya. Itu maksud terkaya. Tapi kalau kaya, dia mengambil faedah pada perbuatan. Buat ramah, nak duduk. Betul tak? Takkan awak nak buat ramah tak duduk lah. Jadi Tuhan buat arash, kamu dengan faedah duduk atas arash. Itu kau faham. Sedangkan terkaya, dia tidak mengambil faedah pada tempat.
Kalau kita kata Tuhan duduk di aras, dia buat aras, duduk atas aras, maknanya dua Tuhan mengambil faedah di atas perbuatan aras itu. Sedangkan maknanya kaya, Tuhan tidak mengambil faedah. Cipta langit, cipta bumi, cipta aras, dia tidak mengambil faedah di atas ciptaannya. Tapi kalau Tuhan cipta aras, kalau dia duduk atas aras, maka Tuhan sampai kita lah. Tuhan mengambil faedah pada perbuatan. Mana dia? Ustaz, Ya. tanya sikit. Sebelum saya belajar sifat tu belum sebab etikat katakan Tuhan di atas aras, macam mana dia semayang sendiri? Itu tak, kita dalam kejahilan. Dalam kejahilan itu termasuk orang mufu anhu, dimaafkan. Kita ingin letak bahasa itu belum dapat kebenaran lagi. Bila sudah dapat kebenaran, kita tidak boleh bertingkat demikian. Tuhan tidak memberatkan seorang itu apabila ia dalam keadaan jahil. Tapi dia biar jahil berlambatan sampai tumpuk, dia salah. Dia salah. Kemudian makna terkaya yang kedua, maksud Tuhan sekalian kainat, sekalian yang mungkin ni tidak beri bekas, yang beri bekasnya Tuhan je. Itu makna terkaya. Dan makna terkaya yang ketiga, maksudnya Tuhan menjadikan mungkin harus, bukan wajib. Tuhan menjadikan langit, Tuhan menjadikan bumi, harus saja. Itu maksud terkaya. Maksudnya mereka tak faham Tuhan itu terkaya, maksud faham terkaya itu maksudnya tidaklah kita nabi faham terkaya itu tiga fahamannya. Yang pertama, Tuhan itu tidak mengambil faedah pada perbuatannya. Contoh Tuhan mengambil faedah pula. Orang buatnya aras, dia duduk atas aras. Okey kan? Sebelum ada aras mana pula? Di hawa ya, udara ya. Tuhan buat hawa apa udara? Kan duduk atas hawa pula. Sebelum atas hawa, atas udara mana pula? Tak pening dulu. Dah cukup menolak hujah ni dengan kita mengenai mukhalafatul hawa, sudah cukup dah. Tak payah fikir lah. Bila sebut mukhalafatul hawa, Tuhan tidak bersama dengan makhluk. Dari segi zatnya bukan jirim, bukan benda. Kalau benda memang atas bawah kanan. Bila jirim, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kiri ke kanan. Tuhan bukan jirim. Jirim nama zat bagi yang baru. Diri yang baru panggil jirim. Sifat jirim itu panggil arad. Ain, ra, dan arad. Tuhan bukan jirim, bukan arad. Kalau Tuhan jirim, maknanya memang patutlah dia di atas bawah kanan. Sedangkan mukhalafat itu menafikan Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Zat makhluk dia panggil jirim. Zat Tuhan bukan jirim. Pasal sudah kita belajar mukhalafat itu dah cukup dah. Tak sama dari segi zat. Zat Tuhan bukan jirim, bukan jisim. Jirim maknanya tiap-tiap ambil lapang. Maknanya tiap-tiap ambil lapang yang ambil tempat, jirim maknanya Tuhan ambil tempat tu baru kan. Sifat yang baru, maka Tuhan baru. Kalau Tuhan baru, mustahil. Takkanlah sama tukang ramah dengan ramah. Sama ke tukang ramah dengan ramah? Tukang ramah dengan ramah dan tukang ramah sama ke? Itu pun dah, kita dah faham dah. Kemudian mukhalafatul yang ada pada sifat. Tuhan tu bersama dengan sifat. Sifat Tuhan tu tak sama seperti sifat yang baru. Apa kita nak katakan sifat Tuhan? Sifat Tuhan, contohnya Tuhan bersifat ilmu, kita bersifat ilmu, tapi tak sama ilmu kita dengan ilmu Tuhan. Apa pasal tak sama? Apa beza ilmu Tuhan dengan ilmu kita? Tuhan berilmu, kita berilmu, tapi tak sama ilmu kita dengan ilmu Tuhan tu. Apa perbezaan tak samanya? Kita ada sifat ilmu, Tuhan ada sifat ilmu. Apa perbezaannya? Perbezaan. Tuhan tu bersalah dengan makhluk. Dari segi sifatnya, sifat Tuhan tak sama dengan sifat makhluk. Contoh sifat manusia. Manusia berilmu, Tuhan berilmu. Tapi berilmu Tuhan dengan manusia berbeza. Ilmu Tuhan sudah sedia ada. Tetapi ilmu yang baru didahului oleh tidak ada. Baru ada. Belajar mau dapat. Itu perbezaan. Ilmu kita ni didahului oleh tiada. Mau tak mandang. Lalu kita belajar dah 1, dah 2 sampai dah 6. Kalau tingkat 1, tingkat sampai tingkat 6, termasuk mesti baru ada ilmu. Ilmu Tuhan sudah sedia ada.
Itu nandakan sifat Tuhan tak sama sifat yang baru. Ambil sudut ilmu, Tuhan berilmu, kita berilmu. Ya, yang baru pada ilmu kan, yang qadim berilmu, tapi tak sama. Yang baru ilmunya didahului oleh tak ada. Mula asal tak ada. Setelah dia belajar baru ada ilmu. Ilmu Tuhan tu sudah sedia ada, tak payah belajar. Dia dah tahu dah. Itu maknanya besar dari segi sifat. Begitu juga besar dari segi perbuatan. Perbuatan Tuhan itu tak sama dengan perbuatan yang baru. Perbuatan yang baru nak buat sesuatu kena ada alat. Nak buat rumah, ya. Nak cari tukang rumah, nak cari kayu, nak cari apa pun ada rumah. Tuhan bila nak jadikan sesuatu, dia tidak perlu pada alat. Dia tidak perlu pada mana benda-benda. Ada benda baru ada, tak ada benda tak ada. Bukan orang itu. Jadi kita betul ilmu tauhid sangat penting untuk bebas kita bersyirik. Sebab tujuan kita belajar ilmu tauhid kan dua perkara. Yang pertama sekali ialah apa? Nak memelihara iman daripada syirik. Itu tujuan besar kita belajar ilmu tauhid itu. Kan dua perkara. Yang pertama nak memelihara iman supaya tidak syirik. Bila syirik kan menyebabkan seorang itu boleh jadi kufur. Bila kufur menyebabkan seorang itu murtad. Itu yang pertama sekali kita ilmu tauhid itu. Nak memelihara iman bersyirik, kufur, murtad. Apakah tujuan yang kedua kita belajar ilmu tauhid? Yang kedua ialah kerana nak menyempurnakan ketaatan. Tak boleh menyempurnakan ketaatan kalau kita syirik kepada Tuhan. Tak boleh. Tak dapat sempurna ketaatan itu. Kalau kita Tuhan pun kita sembah, makhluk pun kita sembah, mana mau tak sempurna. Berarti bila dia kenal Tuhan tu, sembah hanya pada dia. Tidak kita menyembah orang lain. Kadang-kadang kita Tuhan pun nak tahu, orang pun nak tahu. Tak syirik tau. Sembah Tuhan kerana nak syurga. Kalau tak ada syurga, sembah Tuhan kerana takut neraka. Kalau tak ada syurga neraka, tak ada ibadat ya. Macam budak-budak tak apel, orang nak belajar, orang nak tumpah pun nak hadiah juga. Aku pasal nak wayang pasal syurga, macam budak-budak juga. Budak-budak tak boleh kita nak bagi semangat ke dia. Kita kalau semayang so balasannya syurga. Dan jangan lupa kita apa? Nak tumpah, nak guli-guli juga. Tak kan? Nak ngaji nak bagi duit dulu. Tak ada duit tak pergi. Budak-budak tak apalah kita nak menggalakkan. Jadi tujuan besar yang Allah Ta'ala itu kan dua perkara. Yang pertama nak memelihara iman daripada syirik, kufur dan murtad. Yang kedua nak menyempurnakan ketaatan. Tak dapat sempurna ketaatan itu kalau tak kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan, Tuhan pun nak tahu, makhluk pun nak tahu. Bila nak sempurna? Lepas itu kalau tak kenal Tuhan, suruhan membuat, larangan membuat. Orang yang kenal Tuhan, suruhan buat, larangan tinggal kan. Tapi suruhan membuat, larangan buat. Mana dia tak kenal Tuhan? Tak dapat dalam menyempurnakan ketaatan. Orang yang katakan dapat menyempurnakan ketaatan itu ialah membuat suruhan, meninggal larangan. Tapi ketaatan membuat, larangan membuat, maka tak sempurna ketaatan itu. Tak dapat menyempurnakan ketaatan. Kita sambung lagi. Ada pun ilmu pengetahuan tentang rukun Islam. Ilmu pengetahuan tentang rukun Islam amat besar. Ada kelebihan dan fadilatnya. Yang pertama iaitu mengetahui akan makna dua kalimah syahadah. Ada. Tujuan kita mengetahui rukun Islam tu kerana tujuan besar kerana nak memahami kalimah syahadah itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana pula? Aku nak bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Satu Tuhan, satu Allah. Tuhan yang mana? Allah yang mana? Tapi kalau kita belajar akidah, betul, yang dikatakan Tuhan itu ialah tempat tumpangan segala makhluk. Semua makhluk tumpang dia. Nama Tuhan itu siapa? Allah. Allah tu lain, Tuhan tu lain. Allah tu isim. Nama. Yang punya nama itu Tuhan tu lah. Tuhan tu panggil musamma. Nama itu panggil isim. Nama dan yang punya nama tak sama. Manusia, contohnya, tak boleh kita nak panggil dia kalau tak ada namanya. Hai manusia, boleh ke?
Kau pun nama pun. Sebut nama dia Hasan. Hasan, maknanya itulah manusia yang bernama Hasan. Takkan kita panggil orang, hai manusia. Jangan begitu pula. Kena sebutlah nama dia. Hasan ke Husin ke. Baru betul panggilnya. Dia bawa, hai manusia, macam ni. Manusia mana? Tuhan yang mana? Tuhan banyak kan? Sebenarnya Tuhan itu satu. Tapi telah direka ciptakan Tuhan berbagai-bagai orang yang tidak berkait kepada Allah. Sebenarnya pada hakikat tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi telah dicipta oleh golongan-golongan tertentu. Tuhan tu banyak. Orang Yahudi kata Tuhan gini. Kata apa? Orang nama lah, berdiri namanya. Orang Kristian Tuhan yang begini namanya. Sebenarnya Tuhan pada hakikat tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi telah dicipta oleh ketua-ketua agama mereka. Nah, Tuhan begini, macam Kristian, dia kata Tuhan itu 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Mak kan. Dia panggil Trinity, 3 dalam 1. Jadi Islam menolak Trinity ni 3 dalam 1. Tuhan dia esa. Maknanya esa tu maksud tidak ada sekutu baginya. Tuhan tidak berbilang-bilang. Ajaran Islam kata Tuhan itu esa. Tapi ajaran Islam kata Tuhan itu 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Mak, Tuhan Anak, apa punya? Oleh sebab itu, kalau Tuhan beranak, orang kita dia. Sedangkan surah Nabi dan surah Ikhlas kan, Tuhan itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kenapa orang Kristian mengatakan Tuhan itu 3? Pasal apa? Pasal dia mengeluk-ngelukkan akal. Lagi pada segi syarak, kalau Tuhan tak lebih daripada 1 akan berlaku 2 perkara. Kata akal mustahil. Tuhan tak esa. Apa beza esa dengan 1? Ada beza tak? Tuhan yang esa, Tuhan yang 1, dia beza tak? Ada. Dia beza. Kalau esa, tak ada sekutu baginya. Kalau 1, banyak sekutunya. Bila sebut 1, dia 1, 2, 3, 4. Tapi kalau esa, tak ada lagi lepas dia. Bila sebut esa, Allah Ta'ala je. Tapi kalau 1, dia ada kawan. Ada 1, ada 2, 3. Tapi kalau esa, tak ada kawan. Dia 1 je. Jadi kalau Tuhan lebih dari 1, akan berlaku 2 perkara. Ada kala mereka berpakat. Kalau antara Tuhan yang berpakat, mesti Tuhan lebih 1, tentu Tuhan 2 lah. Ada kala mereka berpakat, tentulah antara 2 ni ada yang kuat lemah. Tuhan mana dia semua? Tuhan yang lemah mana orang nyembah dia je. Tuhan yang kuat orang nyembah dia je. Macam mana kita tahu nak sebab? Kata akak mustahil. Kalau Tuhan lebih dari 1, akan berlaku yang kedua apa? Ada kala mereka bergaduh. Kalau antara Tuhan-Tuhan bergaduh, boleh buat alam ke? Tak boleh buat alam. Tuhan esa dia tu tidak ada sekutu baginya. Bila dia nak buat sesuatu, tak ada siapa nak mangkam. Tapi kalau Tuhan lebih dari 1 ni, dia kala mereka pakat, dia kala mereka berwalah. Maka tak akan mustahil. Mana boleh buat alam kalau 2 pandangan? Tuhan pertama orang hujan. Kata Tuhan 2, jangan. Orang noreh nak noreh. Kata pertama, mesti juga. Pasal bawa kayu nak hujan juga. Lepas tu kalau Tuhan lebih dari 1, akan berlaku 2 perkara. Ada kala mereka berpakat. Kalau pakat sekalipun, mesti ada seorang yang kuat, seorang yang lemah. Ada macam mana nombor ni. Ada Tuhan di langit, ada Tuhan bumi. Tuhan langit, Tuhan nyembah dia. Tuhan bumi, Tuhan nyembah dia. Kemana ni ikut? Pandai kita. Ada kala mereka pula bergaduh. Kalau Tuhan lebih 1, kalau bergaduh tak boleh buat alam. Sudah alam dah ada dah. Takkanlah Tuhan nak menjadikan alam jenuh bergaduh boleh jadi alam. Kalau jenuh bergaduh pun dapat langit. Kalau jenuh bergaduh jadi bawa jadi bumi. Kata akal mustahil. Tuhan tetap esa. Esa pada zat. Esa pada sifat. Esa pada af'al. Dia 1, dia sekutu baginya. Adapun ilmu pengetahuan tentang rukun Islam, yang pertama iaitu mengetahui akan makna 2 kalimah syahadah tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna Tuhan? Tuhan maksudnya tempat tumpangan, tempat harapan. Okey apa? Tempat tumpuan sekalian makhluk. Itu makna Tuhan. Namanya siapa? Allah. Allah tu nama bagi Tuhan. Allah tu namanya. Tempat yang kita berharap, tempat kita tumpu di situ, itu dipanggil Tuhan.
Itu makna Tuhan. Tempat tumpangan sekalian makhluk. Makhluk tak kira langit, bumi, isi langit, isi bumi. Orang kafir, orang Muslim, semua numpang dia. Cuma orang Islam tidak menduakan Tuhan dengan sembahan-sembahan yang lain. Orang Islam tetap menyembah Tuhan yang bernama Allah itu. Tidak menjadikan sembahan-sembahan yang lain selain Allah. Tak semua numpang Tuhan yang sama. Orang kafir pun Tuhan yang menjadikan. Orang Islam Tuhan yang menjadikan. Tapi sebab kan mereka kafiran mereka itu menolak tentang ketuhanan yang sebenar. Yang orang Kristian tadi, Tuhan tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan apa? Anak masa Nabi Isa tu dilahirkan tanpa bapa. Takkanlah beranak saja tak ada bapa. Coya-coya tak pandang, beranak dia. Oh, ni Tuhan. Itu pahaman orang Kristian. Trinity, 3 dalam 1. Tuhan tu 3 dalam 1. Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Anak. Sebab itu mereka sebut God. Sebab itu orang Islam haram untuk menyebut God. Kerana bersama-sama bersekutu dalam menyebut nama Tuhan walaupun tidak beretikat seperti Kristian, hukum haram. Kita tukar my God kepada my Allah. Pasal my God, God tu berajar Trinity 3 dalam 1. Walaupun kita tidak beretikat 3 dalam 1, tapi bersama-sama menyebut Tuhan orang musyrik, hukum haram. Walau tidak kafir, kita tidak beretikat demikian Tuhan 3 kan. Tapi Kristian kan Trinity Tuhan 3 dalam 1. Jadi bersekutu dalam menyebut nama Tuhan, musyrik itu hukum haram. Jadi kita tukar my Allah. Disebut Allah tak ada Trinity. Pasal God lah gambar Kristian Trinity 3 dalam 1. Walaupun kita tidak beretikat Tuhan 3 dalam 1, tapi bersekutu dalam menyebut nama Tuhan yang musyrik itu hukum haram. Dia tidak kafir, tapi haram. Kita kena bezalah. Orang Islam Tuhannya bernama Allah. Sudah. Sebutlah nama Allah. Tapi sebab orang orang dini. My God, my God. Kalau sebut Tuhannya tak apa. Ya, kita nak berdakwah orang kafir kan. God, tapi kita tidak beretikat bersama sama segi sebutan dia tak sama. Ataupun dari segi etikat tak sama itu saja. Memang nama putih God itu Tuhan. Tapi God dan agama Kristian itu Trinity 3 1. Walaupun kita tidak beretikat Trinity tadi 3 1, tetapi bersama-sama menyebut Tuhan orang musyrik bersama sebutan hukum haram. Tidaklah kafir. Kecuali kalau kita kata orang Kristian Tuhan itu 3 dalam 1, kita pun itu memang bukan lagi haram, murtad betul. Kita ubah. My Allah. Kita bezakan. Kita kena klarifikasikan. Tuhan orang Muslim bernama Allah. Bukan bernama God yang seperti pahaman orang Kristian itu. Okey. Itu pahaman orang Kristian. Orang Yahudi kata Tuhan itu 2. Ini pun Islam menolak. Pasal kita dah kata Tuhan kalau lebih dari 2 akan berlaku 2 perkara tadi. Ada kalau mereka berpakat, ada kalau mereka berbalah. Mustahil. Tapi orang Kristian kata, orang Yahudi kata Tuhan itu 2. Satu Tuhan Allah, satu Tuhan Uzair. Uzair ni satu orang yang soleh zaman Bani Israel dulu. Telah dimati Allah Ta'ala hampir 100 tahun. Kerana hidup kembali seperti biasa dan boleh baca kitab-kitab yang lama-lama itu. Maka kata orang ini bukan orang biasa. Ini Tuhan nombor 2. Ini Tuhan nombor 2. Jadi Islam menentang Tuhan lebih daripada 1. Kalau lebih daripada 1 tadi membawa sifat kekurangan bagi Tuhan itu. Sedangkan Tuhan bersifat kemalat, sifat kesempurnaan. Kalau Tuhan 2, mana menunjukkan Tuhan ada sifat kekurangan. Nak menjadi Allah pun ada 2. Nak tolong pula jadikan langit ada orang tolong, jadi bumi ada orang tolong. Ini sifat kekurangan. Sedangkan Tuhan pun sifat kemalat. Sifat kodratnya tidak perlu kepada orang lain menolongnya. Sifat iradat tidak perlu pada orang lain nak membantunya. Itulah pahaman-pahaman yang boleh menyebabkan masalah kita. Tapi kalau kita dah faham kelima syahadah tadi, maka kita dapat beriktikad bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang sebenar-benarnya hanya Allah, tak ada yang lain. Iaitu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tadi maksud apa? Apa maksud Tuhan tadi? Telinga bawah kata ini. Maksud Tuhan? Tuhan maksudnya
ialah memang dia itu sifatnya. Dia penasihat Tuhan. Takrif Tuhan tu tempat tumpangan sekalian makhluk. Itulah Tuhan. Semua numpang ke dia. Tiap-tiap yang menumpang ke dia itu dipanggil Tuhan. Tempat tumpangan sekalian makhluk, atau tempat harapan, atau tempat tumpuan sekalian makhluk. Itu namanya Tuhan. Sama ada orang Kristian, sama orang Yahudi, semua numpang Tuhan yang satu. Tetapi mereka telah menolak tauhid yang sebenar. Itu saja. Orang kafir tak jadi orang kafir. Kita ini Tuhan, kalau Tuhan Allah tak bagi, dia tak tadi begini, ini Tuhan Allah punya kerja, dia jaga dia kan. Tapi dia tahu Tuhan Allah, kenapa sembah yang lain? Kalau Tuhan Allah tahu Tuhan Allah, sembah Tuhan yang Esa itu. Kenapa kau menjadikan sembah yang lain saya Allah? Maknanya orang kafir pun numpang juga. Tapi numpang dia betul tak betul cara sembahannya. Kita numpang secara betul, menyembah kepada Tuhan yang sebenar. Jadi mana Tuhan tempat tumpangan segala makhluk. Semua makhluk tumpangan dia. Seperti dalam surah Al-Fatihah satu kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian Tuhan sekalian alam. Semua numpang. Alam langit, alam bumi, isi langit, isi semua numpang dia semua. Mana dia yang lain jadikan? Pasal nak jadi Tuhan ni, dia mesti ada dua sifat. Pertama istighna, Tuhan tu mesti kaya. Betul kita boleh numpang dia. Yang boleh iftikar, Tuhan tu tempat, apa kata orang iftikar, berkendak sekian makhluk kepadanya. Dan dua sifat ini tidak ada pada yang lain. Yang ada pada Tuhan yang tempat kita tumpang saja. Jadi Tuhan mesti ada dua sifat. Istighna, Tuhan tu mesti terkaya. Yang boleh iftikar, berkendak sekian makhluk kepadanya. Yang hanya ada kepada dia saja. Nama dia apa? Allah. Nama tempat Tuhan yang kita tumpang tadi, namanya Allah. Allah itu nama bagi zat Tuhan. Okey. Itu pengertian yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syahadah yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Bila kita sudah mengakui mengenai Muhammad sebagai Rasul, taklah kita ikut akan segala sabda-sabdanya. Kerana jenis pesuruh Allah, bukan seorang Muhammad. Dua kalimah syahadah iaitulah yang dinamakan ilmu usul. Dua kalimah syahadah inilah punca atau pokok ilmu usul itu. Dan ilmu tauhid, inilah pokok ilmu tauhid, ucap syahadah itu. Dan ialah yang dimaksudkan dengan sebutan dalam kitab ini. Yang bicara kitab 920 ni berpunca di kalimah syahadah adalah ada. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf, katanya, ia mengenali Tuhan Jalla wa Azza. Mengenal Tuhan ni wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf itu? Dia kata mengenali Tuhan itu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Ialah siapa mukallaf? Saya tanya siapa mu'alaf? Ada mu'alaf tak ada? Tak ada. Dia kata wajib mengenal Tuhan atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf siapa? Kita. Ya ke? Mukallaf maksud orang yang diberi hukum. Kita kadang-kadang dia tak buat. Mukallaf maksud orang yang diberi hukum. Itu mana mukallaf lah. Orang yang diberi hukum wajib mengenal Tuhannya. Orang yang diberi hukum wajib mengetahui Tuhan. Kita kan dia buat hukum. Ya, pasal agama itu maksud perempuan segala hukum. Kan? Dan syarat mukallaf tu mesti ada 5. Bila ada 5 tu, maka diberatkan segala hukum kepadanya. Hukum syarat 5. Tulis, syarat mukallaf ada 5. Bila ada 5 itu dipanggil mukallaf. Kalau tak ada, dia bukan mukallaf. Dia bukan mu'allaf. Tulis. Tapi siapa? Seorang tu dia panggil mumalas dia. Syarat mukallaf ada 5.
Orang yang diberi hukum tu syarat ada 5. Ada 5 tu dia panggil mukallaf. Kalau ada 5 dia bukan mukallaf. Dia tidak diberi hukum. Yang pertama tertulis syarat mukallaf mumayyiz. Dapat membezakan. Yo, serang malam ke siang? Aku rasa siang itu bukan mumayyiz namanya. Kita jangan dulu lah. Siang malam ni. Kalau kata siang itu bukan mukallaf namanya. Syarat mukallaf tadi mumayyiz. Mumayyiz dapat beza. Tanya jawab, siang malam yuk? Malam kan gila ke siang ni? Mumayyiz tu. Dah dapat satu syarat mukallaf. Orang itu tanda-tanda nak jadi mukallaf tu. Yang kedua, syarat mukallaf apa? Berakal. Tanya ke dia. Kalau lampu tu dipasang, dia tak menyala. Boleh ke? Mesti boleh punya, tak cakap. Biasa lampu nyala bila pasang kan? Kamu gila, kau tak pasang switch mana mau? Dia kata lampu ni ada switch, tak ada pusing, maaf nyala dia kata. Tak cakap. Itu syarat mukallaf yang kedua. Berakal maknanya tak perlu tanya orang. Dia boleh fikir sendiri. Maka itu dah termasuk tanda-tanda mukallaf. Yang ketiga, balik sampai umur. Sampai umur ni bersekutu lagi perempuan. Paling minimal 9 tahun bersekutu. Paling awal cepat umurnya 9 tahun laki-laki dan perempuan. Paling lewat sampai umur bersekutu juga laki-laki dan perempuan. Paling lewat 15 tahun. Paling cepat 9 tahun. Tanda-tanda sampai umur tu ada orang bertanda. Macam umpat head pun. Orang lelaki mimpi belum mandi pun boleh. Bukan mimpi kejuan tu. Mimpi kahwin-kahwin. Paling lama bersekutu lagi perempuan ialah umur 15 tahun. Kenapa tak sama hidup? Awak tak ada head lagi. Yang lagi, awak tak pernah mimpi. Mimpi kejuan tu je katanya. Ambil foto katuk kepalanya. Walaupun 5 tahun tak ada tanda-tanda kebalighannya itu, maka dia sudah dipanggil balik semua. Berat hukum. Ada kala wajib, ada kala haram, ada kala makruh, ada kala sunat, ada kala harus. Dan syarat mukallaf yang kelima, keempat ni mana? Keempat ya? Keempat, sampai seruan Rasul. Seruan Rasul apa? Kita tanya kemudian atau Indonesia. Sampai Rasul tak sampai ke langit, tapi disampaikan oleh ulama-ulama zaman dulu. Berdakwah sampai ke Malaysia, sampai ke mata-mata. Mana seorang Rasul itu dia sampai, ajaran Rasul sampai, maka anda sudah mukallaf. Cuma anda tak syiruk belajar je. Dan yang kelima syarat mukallaf, sejahtera dua anggota, mata dan telinga, ataupun salah satu daripada keduanya, tapi masih berfungsi salah satu. Kalau ada dua elok, mata pelok, telinga pelok, itu memang bagus betul. Pada syarat apa ilmu? Mata, yang kedua telinga. Ataupun salah satu daripadanya. Satu kosong kita elok. Mata buta, telinga elok, mukallaf lagi. Atau telinga elok, mata buta, dapat dia panggil mukallaf pasal dapat ilmu. Kerana kalau dia buta, boleh ajar dengan suara. Dapat ilmu tak? Dapat. Kalau dia pekak, dapat ilmu tak? Dia ajar dengan tulisan-tulisan, isyarat-isyarat. Dapat. Maka mukallaf pula dia. Tapi kalau matanya buta dengan pekak, dia bukan mukallaf. Kerana tak dapat ilmu. Nak ajar tulis, matanya buta. Nak ajar dengan suara, telinga pekak bin labang. Tak dapat ilmu. Dia bukan mukallaf. Lantak nak buat apa pun. Pasal tak dapat ilmu. Nak tulis-tulis matanya buta, nak kabur-kabur telinga pekak, apa benda dia dapat? Walaupun dia mencuri, jumpa je orang awam ambilnya. Pasal dia tak tahu, mencuri itu haram. Nak kabur haram, telinga labang. Nak tulis, telinga mata buta. Begitu kan? Jadi kalau 5 syarat ni, maka orang jadi panggil mukallaf. Mukallaf dia berat hukum. Syarat berat hukum macam 5 syarat. 5 syarat ni wajiblah dia mematuhi hukum syarat tadi. Ada kala wajib, ada kala hukum syarak ni 5 kan. 5 perkara ni diberat atas kepala seorang itu. Pasal dia dipanggil mukallaf. Ada kala wajib, jangan tinggal. Ada kala haram, mesti tinggalkan. Ada kala harus, betul-betul pilih. Ada kala sunat, pilih juga. Dia punya pahala pada buat tidak sia-sia berdoa.
Ada kalanya apa? Haram, ya. Wajib tinggal. Mana bila dipanggil mukallaf, terberatlah hukum-hukum dari hukum syaraknya 5 itu. Dia panggil mukallaf, ya. Dia kata, maka wajib atas tiap-tiap orang mukallaf ia mengenal Tuhan Jalla wa'ala itu dengan segala sifat yang wajib padanya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Bila seorang panggil mukallaf, wajiblah ia mengerti sifat yang wajib bagi Tuhan, sifat yang mustahilnya, sifat yang harus. Guna apa? Tujuan nak malai iman dan bersyirik. Itu dia. Kita nak belajarkan sifat Tuhan, tak sama sifat yang baru. Zat Tuhan tak sama dengan zat yang baru. Perbuatan Tuhan tak sama dengan yang baru. Kalau tak belajar sifat-sifat Tuhan tadi, dia akan menyamakan Tuhan sama dengan Tuhan berkuasa, makhluk berkuasa. Tuhan boleh memberi mudarat, makhluk boleh mudarat. Tuhan boleh manfaat, makhluk boleh manfaat. Jadi kalau tak belajar sifat-sifat Tuhan tadi, takut tercebur atau terjatuh kita pada kesyirikan. Jadi nak kenal Tuhan ni dengan 3 cara, ya. Pertama, nak kenal Tuhan tu dengan 3 cara. Pertama, udah dah kamu pengarang kitab tadi, mata buat mana tadi? Telinga tinggal ngomong tadi. Nak mengenal Tuhan, wajib ada tiap mukallaf mengenal Tuhannya. Tuhannya, dia seorang itu. Dengan 3 cara. Yang pertama, mengerti sifat yang wajibnya, mengerti sifat yang mustahilnya, mengerti sifat yang harus baginya. Mana mengerti sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan tu wajib hukumnya. Mengerti sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan wajib kita tahu. Hukum wajib kita belajar. Mengerti sifat yang harus bagi Tuhan tu wajib kita belajar. Kalau tidak, tak dapatlah kita bezakan sifat Tuhan dengan sifat yang baru, zat Tuhan dengan zat yang baru, perbuatan Tuhan dengan perbuatan yang baru. Itu yang boleh bawa syirik. Sifat Tuhan tu dia tinggal banyak je. Beriman dengan sifat-sifat Tuhan tu dengan 2 jalan. Yang pertama, syariat ijma', secara umum. Taklah kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala tu punya sifat kemalat tinggal banyaknya. Itu beriman dengan sifat cara yang pertama. Beriman dengan sifat Tuhan dengan 2 jalan. Yang pertama, beriman secara ijma', secara ringkas atau secara umum. Iaitu kita beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala punya segala sifat kesempurnaan yang tidak tinggal banyaknya dan maha suci sifat kekurangan. Itu wajib setiap individu beriktikad Tuhan mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak tinggal banyak dan menampil sifat kekurangan. Itu syarat ijma'. Dan beriman yang kedua dengan sifat Tuhan itu dengan tafsir satu persatu. Dalam banyak sifat kesempurnaan itu, yang wajib kita lihat satu persatu hanya 20 saja. Kita sudah bertiga ijma' kan? Secara umum atau secara ringkas, Tuhan itu punya sifat kesempurnaan yang tinggal banyaknya dan maksudnya sifat kurangan. Kerana secara tafsir satu-satu, dalam banyak tu hanya wajib mengerti 20 saja. 20 yang wajib, 20 mustahil, harus satu. Jadi mengerti 20 yang wajib, mengerti 20 mustahil, harus satu. Itu fardu ain hukumnya. Kau tanya wujud tak wujud? Wujud itu sifat Allah, artinya ada. Apa benda ada? Ada. Apa benda ada? Ada Tuhan itu? Apa? Ada yang zati. Ada yang maksud ada yang tidak ada didahului oleh sesuatu. Kita ni ada didahului oleh sesuatu. Tuhan, wujud Tuhan tidak didahului oleh sesuatu. Dia yang menjadikan sesuatu. Ada. Apa beza wujud kita ni Tuhan? Kita punya Allah Ta'ala wujud. Wujud kita ni apa? Wujud kita didahului oleh tak ada. Betul wajib. Wujud Tuhan tidak didahului tak ada. Dia sudah sediakan, sudah sedia ada. Macam itulah. Kalau begitu kita faham tak? Wujud kita dengan Tuhan tak bersamaan. Tuhan wujud, kita wujud. Wujud kita ni didahului oleh apa? Tiada. Mula tak ada. Mak bapak cita-cita kahwin dapat kita. Mula tak ada kan? Dan wujud Tuhan tu tidak didahului oleh tiada, kerana dia sudah sedia ada. Kita wujud, Tuhan wujud. Beza wujud kita didahului oleh
Tak ada. Pada asal tak mandang. Betul baru dia ada kan? Wujud Tuhan tu sudah sedia ada. Tidak pula wujudnya dahulu tak ada. Faham kan? Kalau tak faham buatlah faham. InsyaAllah faham. Itu beza. Jadi kalau kita belajar terpilih satu-satu, fahamlah kewujudan kita dan kewujudan Tuhan itu tak sama. Wujud kita dipanggil wujud majazi, pinjaman saja. Wujud Tuhan itu wujud yang zati. Maksud wujud zati, wujud Tuhan itu tidak didahului oleh tiada. Itu makna wujud yang zati. Kita ni didahului oleh tiada berwada. Wujud kita dipanggil wujud yang apa tadi? Majazi. Pinjam saja. Esok Tuhan ambil balik, dah tak mandang. Sampai 80 Tuhan ambil balik, dah tak ada. Makna harus boleh ada, boleh tak ada. Tak harus. Wujud Tuhan itu zati. Zati maksud wujud yang tidak didahului oleh tiada. Ada selama-lama. Itu maksudnya. Jadi mengerti satu persatu ni, sama 20 ni, tujuannya membuat iman supaya kita dapat bedakan Tuhan tak sama dengan makhluk. Itu saja. Jadi mengerti sifat yang wajib bagi Tuhan itu hukum yang wajib. Daripada wujud sampai qanu mutakaliman. Yang masyhurnya 20. Yang terlebih kuat 13. Mana dua boleh? Nak mengetahui 13 boleh, 20 boleh. Tapi kalau 13 tu cukup sangat. Kalau 20 tu tak cukup. Tak cukup ni. Tak cukup. Kalau mengerti sifat Tuhan 13 tu ibarat macam makan kain selimut cukup-cukup pakai je. Kalau mengerti 13 je, seolah pakai kain selimut sejuk. Selimut cukup pakai je. Tarik kata kaki nampak. Tarik bawah boleh nampak. Tapi kalau 20, seolah pakai selimut yang panjang. Tarik ke atas pun kaki tak nampak, tarik ke bawah pun kepala tak nampak. Jadi maknanya mengerti sebab 20 tu, yang 20 tu lagi bagus. Kalau 13 saja, hak cukup lepasnya. Hak dapat bentuk ain saja. Jadi maknanya kalau kita punya 13 tu ibarat macam pakai kain selimut. Kain selimut yang cukup-cukup panjang badan. Kalau sejuk lebih orang tarik ke atas nampak kaki. Tarik ke bawah nampak kepala. Jadi tapi selimut juga. Tapi kalau selimutnya panjang, tarik ke atas tak nampak kaki, tarik ke bawah tak nampak kepala. Enaklah tidur. Kan mesti sejuk ni. Lupa nak ucap selamat pengantin baru kepada kawan kita. Ya. Hari Isnin kan? Selamat pengantin baru. Dan juga tidak lupa kita juga kepada pengantin lama. Jadi mengetahui 20 tu lebih elok lah daripada 3. Bukan maknanya ini tak elok, sama je. Tapi lebih elok mengerti sampai 20. Daripada wujud sampai qanu mutakaliman. Tujuan apa? Untuk nak melihara iman tu supaya tidak goyang. Jadi dia kata makna dua kelima syariat itulah yang namakan usul dan ilmu tauhid. Dan ialah yang dimaksudkan dengan sebutan dalam kitab ni. Dia kelima syariat tadi. Maka wajib ada tiap mukallaf. Ingat mukallaf saya mukallaf tadi? Saya mukallaf tadi? Orang yang diberi hukum. Hukum tak ada 5 je. Hukum syarat 5 kan? Dia kalau wajib, bila dia ada mukallaf, tertanggung atas kepalanya 5 hukum dia. Dia kalau wajib, dia kalau haram, dia makruh. Berpusing-pusing lah dia. Maka wajib ada tiap mukallaf mengenali Tuhan Jalla wa'ala tu. Segala sifatnya yang wajib. Sifat yang wajib 20. Yang mustahil padanya 20. Itu kita akan cerita disediakan tadi dia bagi sebagai rambang-rambang ya. Dan mustahil atasnya dan harus padanya. Demikian pula mengetahui wajib bagi sekian Rasulullah SAW ini mewajibkan dalam pengertian syahadah tadi. Wajib kita mengetahui tak ada mengenal Allah dan tidak mengenal Nabi-Nya. Dan yang mustahilnya dan yang harus sebagaimana yang akan disebut nanti. Sekalian itu termasuk pada makna dua kelima syahadah. Mengerti sifat yang wajib bagi Rasul, mengerti sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan tadi, ya, mengerti sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahilnya, yang harusnya. Betul tak memadai kalau tidak mengerti sifat wajib bagi Rasul, yang mustahilnya dan yang harusnya. Ini yang dimaksudkan daripada kelima syahadah. Tidak memadai kalau tidak mengerti mengaku Allah Ta'ala saja, tapi tanpa mengerti sifat-sifatnya, menyebabkan iman kita tak kuat.
Bila kita mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, maka nak berkuat iman, kita kena ketahui sifat-sifat yang wajibnya, sifat yang mustahilnya, sifat yang bagi nak menguatkan iman kita Allah Ta'ala. Begitu tak malah percaya Nabi kalau tidak memiliki sifat-sifat yang wajib bagi Nabi. Sifat wajib bagi Nabi itu apa? Siapa Nabi Yub dan Yub? Nabi Muhammad. Sifat wajib bagi Nabi apa? Tapi kenal Nabi, tapi tak tahu sifat Nabi. Sifat wajib Nabi apa? Apa Yub? Kita panggil Yub walaupun dah tua, tak apa. Kalau Yub sikit muda sikit. 9, 8, 4. Hampir wajib 4. Mustahil 4. Harus 1. Jadi semua jadi mana dia kenal Nabi lah. Dia bukan saya tahu tapi dia kenal Nabi. Tapi kebanyakan tahu tapi tidak kenal Nabi. Bila tahu tak kenal Nabi, dia tak dapat mengikut surah Nabi. Tapi kalau dia tahu dia kenal Nabi, insya-Allah dia boleh mengikut surah-surah Nabi. Jadi 4 wajib, 4 mustahil, harus ada. Ini kita akan bicara sila akan datang. Dia sebagai penuntut, kita akan rambang. Mana yang 4 yang wajib tu? Nabi itu mesti bersifat yang pertama apa? Sedik. Mana sedik? Mana sedik apa? Benar. Soal Nabi mesti benar dan tidak penusta. Yang kedua, amanah. Apa maksud amanah? Dipercayai. Tidak khianat. Yang ketiga, tak boleh. Apa maksud boleh? Yang saya orang itu kan? Nabi dia sifat menyampaikan, dia tidak menyembunyikan apa yang sampai Tuhan tu. Yang keempat, Fatana. Apa sebut Fatana? Nabi itu seorang yang bijaksana. Kita bijak sini ya. Nabi ni bijak sini bijaksana. 4 ya. Mustahil ya. Lawan bijak apa? Bodoh atau jahil. Okey. Sifat harus bagi Nabi 1 ya. Apa namanya? Harun Nabi itu panggil manusia. Kalau manusia makan, dia makan. Tak ada pula manusia makan, dia tak makan. Manusia kahwin dia. Maknanya Nabi itu harus berperangai seperti perangai manusia. Sebab itu Nabi nanti perangai manusia. Kalau nanti golongan jin, payah kita ikut. Dia ngadu, dia tak makan, tak minum. Tu bau kita. Kita lama ngaji, tak ada harga. Mudah ada sebuka. Jadi ada 9 sifat itu. Naklah kita ketahui satu persatu. InsyaAllah kita sambung di sini akan datang. Kemudian dia kata ada pun ilmu pengetahuan selain daripada rukun Islam, iaitulah yang dinamakan ilmu fiqh. Selain daripada yang cerita dalam syahadah tadi, ya, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, itu tauhid. Selain daripada itu, ilmu fiqh. Selain daripada itu, ilmu tasawuf. Tapi yang mula-mula sekali kita belajar, ilmu tauhid dulu. Lepas dah belajar tauhid, baru ilmu yang berikut-berikutnya. Pasal ilmu tauhid, ilmu nak kenal Tuhan. Kalau Tuhan tak kenal macam mana? Ilmu fiqh nak nyembah Tuhan kan? Nak sembah sembahyang, nak sembah puasa. Ada yang kena sembah tak kenal? Apa dia sembah? Sembah puasa, sembah pada siapa? Sembah sembahyang Allah, siapa tak kenal? Ilmu tasawuf, ilmu orang yang bertuhan. Jadi tiga ada. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Tuhan. Ilmu fiqh, ilmu cara nak menyembah amalan. Ilmu tasawuf ialah ilmu orang yang bertuhan. Adapun ilmu pengetahuan selain daripada rukun Islam, iaitulah yang namakan ilmu fiqh. Maka wajib pula tiap-tiap orang yang mukallaf mengetahui akan segala ilmu yang wajib atasnya, seperti sembahyang. Kita belajar ilmu sembahyang tu. Puasa, demikian pula amalan-amalan sunat atau segala akad yang hendak dikerjakan olehnya, kerana tidak sah beramal dengan kejahilan. Amal tak sah kalau kejahilan. Kita berhenti itu. Adapun dalilnya dan kitab Az-Zubair. Cukup ayat. Berhenti itu ya. Adapun dalilnya. Dalil maksud yang menunjuk atau tanda-tanda yang mengaburkan amal tak sah kalau tak ada ilmu. Ada sebut dalam kitab Az-Zubair. Wallahu a'lam. Ada soalan tak ni sebelum kita berhenti? Ada soalan? Tak ada. Mesti sejuk kan, boleh tanya pun nak kencing je tak? Mana cuba itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hal malaikatil muqarrabin fi arhamir rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Ada dekat dalam tempat.